Assalamualaikum and welcome to Syah Shares. Yes. So, dalam video ni aku nak bercakap tentang Running Man. Yes, Running Man bukan filem Amerika tetapi sebuah variety show Korea yang memang popular gila di seluruh dunia. Korang tak kenal ke Running Man? Gila lah. Sebab negara macam Australia, macam USA, macam China, macam mana-mana negara pun memang kenal gila dengan Running Man ni. So kalau korang tak kenal Running Man itu apa, biar aku terangkan secara ringkas. Okay, so Running Man merupakan sebuah variety show Korea yang memaparkan ahli-ahli melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh dikatakan fizikal serta apa-apa game yang lawak lah. So antara yang menjadi ahli Running Man ialah Yoo Jae-suk, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Ha-ha, Ji Suk-jin, Yang Se-chan dan juga John So-min. Dan antara bekas ahli Running Man ialah Gary, Lizzie dan juga Song Joong-ki. So di sebalik populariti rancangan Running Man ni, korang tahu ke tak bahawa Running Man ni sendiri telah menimbulkan beberapa kontroversi sepanjang 11 tahun ini. I mean, popularity comes with a cost. So dalam video ni aku nak beritahu kat korang tentang kontroversi-kontroversi Running Man yang mungkin korang tak tahu pun. Mungkin korang tak pernah dengar atau mungkin korang malas nak ambil tahu je. But anyways, here we go. Okay, so antara kontroversi terawal dalam siri Running Man ialah pada tahun 2012. Yes, iaitu tentang Gary. Korang tahu ke tak yang pada tahun 2012 sebenarnya Gary memang ada niat untuk meninggalkan Running Man. Pada tahun 2012, Gary telah mengumumkan dalam media sosial bahawa dia ada niat untuk meninggalkan siri Running Man. Hal ini dipercayai disebabkan insiden Super 7 konsert yang dianjurkan oleh syarikatnya iaitu Lee Sang bersama dengan Gil, dan juga dianjurkan oleh show Infinity Challenge yang juga merupakan sebuah variety show Korea yang memang popular tetapi sayang sungguh telah ditamatkan. So basically Super 7 konsert ni merupakan sebuah konsert yang bertujuan untuk menghargai penonton-penonton dan peminat-peminat siri Infinity Challenge. Apa yang hebatnya pasal Super 7 konsert ni ialah konsert dia sepatutnya jadi percuma. Sepatutnya. Masalahnya konsert yang dia orang nak buat ni konsert berskala besar, sampai aku dengar nak buat giveaway kereta lah apa tu semua. Dan dana dia orang ni pula macam tak mencukupi. Yalah, sebab pakai duit ahli Infinity Challenge dan juga syarikat tu sendiri. Dan stesen TV yang menyiarkan Infinity Challenge pun tak keluarkan dana pun untuk buat konsert ni. So diorang boleh dikatakan kekurangan dari segi dana. Dan disebabkan itu konsert ni diubah daripada konsert percuma kepada konsert berbayar. Sampai ada komplain yang menyatakan bahawa tiket nak masuk Super 7 konsert ni lebih mahal berbanding tiket untuk konsert Lady Gaga. Peluh siuk. Hal ini menimbulkan kecaman dan kemarahan para K-netizen iaitu netizen Korea, dan akibatnya rancangan untuk mengadakan Super 7 konsert terbatal serta-merta. Dan bukan itu sahaja, mereka yang terlibat dalam penganjuran Super 7 konsert ni juga rasa memang bersalah gila, termasuklah Gary dan Gil. Sampai Gary mengumumkan niat nak keluar dari Running Man, manakala Gil pula ada niat nak keluar dari Infinity Challenge. Nampak tak? Artis Korea, kalau diorang bersalah, diorang sanggup bersara ataupun diorang sanggup berhenti daripada show yang diorang buat. Ni tak sama macam kat Malaysia tau. Kalau kat Malaysia, kalau artis tu buat salah, dia tak fikir dia bersalah, tapi dia gelar orang yang kata dia bersalah tu sebagai loser. Okay, now back to the story lah. Kru-kru dan ahli-ahli Running Man sanggup menunda penggambaran diorang tu semata-mata untuk memujuk Gary untuk terus kekal dalam Running Man. Dan akhirnya Gary terus kekal dalam Running Man sehinggalah tahun 2016 apabila Gary betul-betul keluar dari Running Man semata-mata untuk menumpukan tumpuan dia kepada bidang muzik. Okay, sekarang kita move on dengan yang seterusnya. Untuk pengetahuan korang, pernah ada satu insiden yang sebenarnya tak sengaja disiarkan di televisyen Korea, iaitu Ji Suk-jin vaping. Pada episod yang bersiaran pada 19 April tahun 2015, Ji Suk-jin telah dirakam menghisap rokok dan ahli-ahli lain tengah bermain game. Disebabkan itu, penonton-penonton membuat aduan tentang babak itu yang sepatutnya di-edited out. Di Korea, babak merokok ni tak sepatutnya disiarkan di TV. Macam kat Malaysia lah. Antara penonton utama Running Man ialah golongan remaja. So golongan remaja tak sepatutnya didedahkan dengan babak merokok dalam variety show di Korea, atau sebaiknya di mana-mana negara pun kat dunia ni. Okay, babak itu disiarkan sekali sehari di Korea dan tidak lagi disiarkan babak itu walaupun episod yang diulang. Sebab tu korang tak nampak babak tu kat Malaysia sebab diorang dah edit out babak tu siap-siap sebelum disiarkan. Namun wakil SBS telah membuat permohonan maaf secara rasmi disebabkan kesilapan diorang yang tak mengedited out babak tu. So kesimpulannya, jauhkan diri anda daripada rokok, vape, pot ataupun e-rokok. Okay? Korang tahu ke tak?
disebabkan Lee Kwang Soo, Running Man telah menerima amaran yang rasmi. Okey, so dalam episod yang bersiaran pada 27 Mei 2019, Lee Kwang Soo telah menggelar salah seorang tetamu dalam episod itu, iaitu Hyo Jung yang merupakan ahli AOA dengan gelaran Code Bump, iaitu Gold Digger. Apa yang problemnya dengan perkataan tu? Untuk pengetahuan korang, perkataan Code Bump tu sebenarnya merupakan perkataan yang sangat kontroversial pada waktu tu, iaitu ketika hashtag MeToo movement betul-betul memuncak di Korea. Code Bump ni merupakan perkataan yang memang beranotasikan negatif, yang dia jadi makin teruk apabila golongan-golongan anti-feminis melabelkan mangsa-mangsa hashtag MeToo movement tu sebagai golongan yang gold digger, golongan yang nakkan duit. Akibatnya Lee Kwang Soo dikecam oleh penonton-penonton Running Man, termasuklah dengan teguran untuk berhati-hati apabila berkata-kata. Lagi-lagilah dalam show yang sememangnya ada rules and regulations dia yang tersendiri. Dan last sekali, The Korea Communication Standards Commission telah mengeluarkan amaran rasmi kepada pihak penyiar Running Man, iaitu SBS. Kita tak boleh menafikan bahawa Kwang Soo ni memang kuat mencarut. Yes, kita semua tahu benda tu. Tetapi tindakan dia dalam episod ni memang sensitif gila. Lagi-lagilah kepada mangsa hashtag MeToo movement tu. Okay, now kita move on kepada yang next pula, iaitu game Running Man. Untuk pengetahuan korang, ada banyak game Running Man yang boleh dikatakan menyakitkan tubuh. Tetapi ada satu game ni yang boleh dikatakan yang paling kejam amongst every games, iaitu permainan gelang getah. Pada satu episod yang bersiaran pada November 2020, korang ingat tak apa salah satu game dalam episod tu? Iaitu untuk melilitkan sebanyak mana gelang getah pada muka selama seminit tu. Yes, gila kan? Antara yang bermain game ni ialah Song Ji-hyo, Jeon So-min, Yang Se-chan serta tetamunya iaitu Ming Yu dan Hoshi yang merupakan anggota kumpulan 17. Dan akhirnya Se-chan menang dengan sebanyak 36 lilitan gelang getah pada muka dia. Game ni dikecam dengan sangat teruk oleh para netizen sebab yelah, game ni bahaya gila kot. Se-chan sendiri kata yang game ni lebih menyakitkan daripada apa yang dia fikirkan. Penonton-penonton Running Man mula risau, takut-takut ada remaja yang cuba nak main game ni. So diorang pun agar babak game ni di-remove. Lagi-lagilah apabila diorang dah nampak dah trailer untuk episod yang aku sebutkan ni. So mungkin korang fikir apa benda yang bahaya pada game ni? Dia setakat gelang getah je. Boh, dengar ni, gelang getah ni kalau korang bubuh kat pergelangan tangan korang, korang tahu tak yang dia boleh menyempitkan urat darah sampaikan darah tak boleh flow dengan elok. Dan last sekali, bahagian bawah ni jadi kebas. Begitu juga dengan muka yang ada banyak urat darah. Kalau korang letak banyak gelang getah kat bahagian muka ni, urat darah korang akan jadi semakin sempit dan darah pula tak boleh flow dengan baik sampai tak boleh flow kat otak, dan kemungkinan besar akan menyakitkan mata, hidung dan juga mulut korang. So kepada para penonton Running Man ataupun sesiapa kat luar sana, kalau korang nampak ada challenge yang korang rasa macam bodoh, korang try tanya parents korang boleh ke tak untuk korang buat benda ni. Dan kalau diorang kata no, ikut je kata diorang sebab diorang lagi tahu. Lagipun aku pernah ditegur pasal benda ni 10 tahun lepas, so aku boleh faham lah apabila aku makin dewasa ni. Okay, now kita move on kepada yang kelima pula. Let's go. Ada satu episod Running Man yang disiarkan pada bulan Disember tahun 2020. Salah satu game dia ialah untuk bermain board game, bermain game papan macam Monopoly. Masalahnya, korang perasan ke tak apa yang pelik pada board game tu? Iaitu bendera China dan bendera Taiwan diletak sebelah menyebelah. Apa benda yang pelik? So mungkin kita anggap yang China dan Taiwan tu sebagai dua negara yang berbeza. Tetapi di China, untuk pengetahuan korang, diorang tak anggap sedemikian. Diorang anggap yang Taiwan ni sebuah negeri daripada negara China. So diorang memang marah gila lah kepada pihak penyiar Running Man, sebab diorang anggap yang Running Man ni ataupun Korea ni mengiktiraf kemerdekaan Taiwan. Dan last diorang nak memboikot show Running Man ni. Yang bukan perkara kecil weh. Negara China, penonton-penonton China merupakan antara penyumbang kepada kejayaan Running Man tu sendiri. So soalan yang patut aku tanyakan kat korang, korang rasa Taiwan ni negeri ke negara? Dan sekarang kita move on dengan yang last pula. Nanti kejap, aku rasa aku off dulu kamera ni dan aku buat video yang seterusnya pula. Dah. Okay, we're back to the video and mari kita teruskan sahaja sebelum kamera aku, sebelum phone aku habis bateri. Let's continue. Yes. Dan kontroversi ni pula boleh dikatakan antara kontroversi yang paling popular dalam Running Man. Mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahu, tapi peliklah kalau korang tak tahu kan. Iaitu Running Man hampir-hampir sahaja dibatalkan. Pada 14 Disember 2016, Kim Jong-kook dan Song Ji-hyo diumumkan bakal meninggalkan Running Man ini.
Dan pada time tu ada plan untuk menghasilkan musim terbaru dengan format terbaru bersama dengan ahli terbaru Running Man, iaitu Kang Ho Dong. Sebahagian penonton reda dan sebahagian penonton pula tak reda. Tapi apa yang lagi mengejutkannya ialah apabila Jungkook dan Jihyo tu sendiri tak tahu menahu langsung yang diorang disingkirkan dari rancangan Running Man ni. Akibatnya 100% peminat tak reda. So apa benda yang terjadi selepas tu? Kang Ho Dong menolak tawaran siri Running Man. Lepas tu pula ada emergency meeting di mana dalam meeting tu semua ahli Running Man bersepakat untuk meninggalkan show ni kalau Jungkook dan Jihyo meninggalkan show ni. Dan hasilnya ada plan supaya Running Man ditamatkan pada Februari 2017. Dan sebelum ditamatkan siri Running Man tu ada Members Week, kalau korang ingat lah. So apa pula yang terjadi selepas tu? Running Man tak jadi dibatalkan. Segala salah faham terlerai, tiada jiwa yang disakiti, dan kini Running Man menuju kepada tahunnya yang ke-11 and boleh dikatakan one of the longest running variety shows that Korea has ever made. So kesimpulannya, Running Man ni bukan sahaja sebuah variety show untuk menghiburkan korang, tetapi dia juga merupakan sebuah show yang memaparkan persahabatan diorang on screen and off screen. Even though korang nampak banyak gila ejekan dan banyak gila personal stories yang mungkin boleh dikatakan menyakitkan hati, namun korang rasa sampai bila Running Man ni boleh bertahan? Sebab umur diorang makin tua dan akan ada masa yang diorang dah tak mampu untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal seperti mana yang diorang buat pada awal-awal dulu. Dan aku rasa kita dah tak boleh terima dah mana-mana ahli Running Man untuk keluar dari siri Running Man ni. Sebab katakanlah kalau Jisoo Jin keluar dari Running Man pun, it will not be Running Man anymore. Same goes to Jaesuk, same goes to Jungkook, same goes to Kwangsu. If either one of them leaves Running Man, it won't be Running Man anymore. So thank you so much for anyone who's watching and listening, dan aku minta maaf atas segala masalah pertuturan aku dalam video ini. Kalau korang suka dengan apa yang aku sampaikan, korang boleh like, share dan juga subscribe. Thank you so much and Assalamualaikum.